Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan untuk fizik round ketiga lah. Kita telah jalankan 2 round sebelum ni, dan untuk kali ketiga ni kita terpaksa buat secara record. Tak boleh nak buat secara fizikal seperti sebelum ni lah, sebabkan ada beberapa dengan keadaan COVID yang semakin meningkat, dan juga kita tidak dibenarkan untuk berkumpul dalam satu bilik. Okay. Tajuk yang diberikan untuk round ketiga adalah Principle of Radiography, Production of Image and Image Quality. Ini betul-betul teori lah, macam mana penghasilan image radiografi, dan juga kita nak tengok apa yang memberi kesan kepada image quality tu. Okay. Ini topik yang saya sebut adalah 2 topik kita telah sampaikan pada 8 April dan 22 April. Dan kali ini untuk topik ketiga, dan topik keempat dan kelima ni kita akan confirmkan balik tarikh yang kita akan bentang lah, bergantung pada keadaan semasa lah. Ini my content for this topic pecah pada 2 lah, sebab dia ikut tajuk pun dia production of image dengan image quality kan. Cuma untuk image quality dia banyak pecahan-pecahannya. Ada contrast, spatial resolution, noise, unsharpness, magnification, distortion dan juga artifact. Cumanya disebabkan topik artifact ni kita akan bentangkan pada topik kelima, pada round kelima nanti, spesifik untuk topik artifact sahaja. So dalam pembincangan kali ini kita tak letakkan untuk artifact punya pembincangan lah, kita sampai ke distortion saja. Okay, production of image. Macam topik kedua kita dah bincangkan tentang bagaimana penghasilan X-ray daripada tube X-ray, dan penghasilan X-ray, macam mana hasilkan X-ray. Next kita nak tunjukkan bagaimana image tu dihasilkan daripada X-ray yang kita keluarkan daripada mesin tu kan. X-ray keluar daripada mesin, pass through the tissue of the patient ataupun object, and then X-ray yang keluar daripada badan patient tu, dia akan daripada badan objek tu akan sampai ke image receptor, ataupun kita panggil filem lah, ataupun detector. Untuk digital kita panggil detector lah, tapi secara kalau untuk general term dia kita panggil image receptor lah untuk semua keadaan. Okay. Apabila interaksi yang berlaku antara X-ray tu dengan tisu, dia akan menyebabkan ada X-ray tu yang diserap, absorb, dan juga ada yang scattered, terserap, dan juga ada yang keluar daripada badan. Yang keluar daripada badan tu yang kita akan nampak sebagai image pada filem lah, pada gambar tu. Dan dia punya absorption tu dia akan bergantung kepada thickness of the patient, thickness of the object, atomic number dia, tissue density dia bergantung pada itulah. Sebab interaksi X-ray tu bergantung pada ketiga-tiga itulah. Dan yang keluar tu, X-ray yang keluar, yang pass through patient tu, objek tu akan sampai ke image receptor, dia akan menghasilkan latent image yang kita tak nampak pun dengan mata kasar kita. Kita kena proses baru kita nampak image tu kemudian lah. Okay, ini dari tu dia punya flow lah, kena penghasilan image daripada X-ray. Okay, ni kita nampak daripada gambar rajah ni, kita nampak daripada X-ray machine, X-ray yang dikeluarkan daripada tube X-ray ni. Ikut gambar rajah nampak X-ray ni kan, tapi sebenarnya mata kasar kita tak nampak pun X-ray ni. Okay, sampai ke tangan patient ni, dan akhirnya sampai ke filem kat bawah, dan akan dihasilkan image lah, dan akan kita boleh nampak lah ada gambar. Untuk X-ray ni, untuk general X-ray kita hanya ada gambar hitam putih, dalam range hitam putih dan kelabu lah, ada range dia. Kita bagi kontras lah, kontras. Nanti kita akan sebut dalam slide seterusnya lah. Okay. Dia ada 4 kita panggil major radiological atau physical medium yang pada image tu dia boleh nampak perbezaan dia lah. Okay. Yang pertama dan kedua adalah air, udara lah, bukan air, air, udara, dan fat. Dia akan nampak kalau air tu dalam image dia nampak, dalam image dia akan nampak warna
gelap dari image. Kita tengok rajah ni lah gelap kan, hitam ni. Sebabnya apa? Sebab dia X-ray tu dia senang dia pass through the area tu, kawasan tu, sebab tak ada density yang tinggi kan. Jadi dia akan nampak gelap lah. Maksudnya X-ray tu kebanyakannya akan sampai terus ke filem tanpa absorb oleh sesiapa pun, oleh apa-apa pun. Yang kedua fat. Kalau fat ni pula kita akan nampak dia boleh nampak kabur-kabur sikit lah, dia macam green, dia akan nampak kelabu lah pada image. Then kalau objek tu water ataupun soft tissue, dia boleh nampak dia masih lagi kelabu, tapi dia lebih cerah lah, kelabu yang lebih cerah. Dan juga yang terakhir adalah bone. Kita dalam bone ada kalsium kan, dia lebih dense. So X-ray tu memang banyak yang diabsorb oleh bone. Jadi yang sampai ke filem tu ada sikit. So pada image dia akan nampak warna putih. Putih cerah. Okay, ini kalau kita nampak image tu kita boleh fahamlah apa bentuk yang apa objek yang kita nak tengok. Okay. Differential absorption. Ini yang kita tengok pada topik sebelum lah. Daripada radiation tu ada yang pass through, transmitted kan, ada yang absorb dan juga ada yang scattered. Okay, yang kita kalau daripada rajah ni pula, sebabkan differential absorption of X-ray tu dengan tisu, dengan organ, dengan tulang semua tu, dia akan menghasilkan image yang berbeza kecerahan lah, brightness dan juga kontras dia. Okay. Ini technical, point ni technical tapi penting. Sebab apa? Sebab X-ray yang dihasilkan daripada tube X-ray tu, dia bergantung kepada KVP, MA, kilo voltage peak, bilik ampere dan juga exposure time yang kita berikan. Perbezaan nilai tu akan menghasilkan image yang berbeza. Okay. Sebabkan itu juri X-ray memang betul-betul well trained untuk dia tahu kalau untuk patient size sekian berapa kV dia nak bagi, berapa MA dia nak bagi. Betul juga lah dengan kalau untuk soft tissue, contohnya untuk mammogram kan, mammogram soft tissue. Jadi radiographer dia dah tahu berapa kV, dia tak akan sama dengan kV yang diberikan kepada general radiography lah untuk tengok bone, dia tak sama. Itu yang penting lah. Jadi secara teknikal untuk radiographer ini adalah dia punya core business lah, dia kena tahu. Okay, sebab apa? Sebab KVP ni dia menentukan energy dan juga penetration quality of X-ray tu. Berapa kuat X-ray tu yang akan yang dikeluarkan daripada mesin sebelum sampai ke patient. Lepas tu MA pula, berapa banyak photon X-ray tu yang dikeluarkan daripada tube X-ray tu. Lagi banyak sampai ke tisu, lagi banyak interaksi yang akan berlaku lah dekat tisu tu. Dan of course lagi tinggilah radiation. Dia punya inilah kesan dia. Dan juga time. Time ni menentukan the number of X-ray. Bilangan X-ray tu yang makin banyak masa, makin panjang masa, dengan nilai MA tu kan. MA tu number of X-ray photon yang dihasilkan dekat anode tu, dekat tube. Lepas tu kita set masa yang panjang, lagi banyak lah X-ray photon tu yang dihasilkan yang akan sampai ke patient. Ini penting lah, kita nak kena kontrol ya. Faktor lain selain yang tiga tu adalah filtration, collimation, distance from the object or source, motion, anatomy, pathology. Ni banyak-banyak lah, cuma kita fokus pada tiga ni dulu. Okay. Kalau ni sama macam tadi lah, sebab bila X-ray tu sampai ke tisu, ke patient, ke objek, yang keluar daripada objek tu, dia akan sampai ke image receptor. Okay. Kita pecah pada tiga lah. For conventional radiography yang pakai filem kan, dia punya
dia punya tindak balas yang berlaku adalah berbeza lah berbanding dengan digital radiografi. Sini ini saya tak nak terangkan lebih dengan terperinci sebab kebanyakan perkhidmatan radiologi di seluruh dunia untuk konvensional radiografi ni dah minimum, dah sangat sikit lah. Dekat HKS sendiri pun kita dah tak ada pakai konvensional radiografi, kita dah pakai digital kan. Okay, untuk komputer radiografi yang ini sebab kita contohnya yang pakai kita panggil CR kaset CR, komputer radiografi yang perlu diproses. Bila kita dah expose kepada X-ray, kita kena proses kaset tu kepada dia punya alat lah. Kita panggil dia punya reader kan, punya reader. Daripada dalam reader tu sendiri dia akan produce gambar lah. Yang seterusnya adalah digital radiografi. Yang ini pula yang dia teknologi yang sekarang digunakan pakai di seluruh dunia, yang lebih efisien, yang lebih bernilai, yang lebih berkualiti lah. Okay. For image quality, topik ni memang kita kena lihat daripada setiap satu perkara yang memberi kesan kepada image quality itu sendirilah. Okay. Ada beberapa quality of an image yang akan memberi kesan kepada quality image yang terhasil, yang kita akan terima nanti. Yang pertama ialah kontras. Okay. Yang kedua spatial resolution, ketiga noise, dan yang seterusnya unsharpness, magnification, distortion dan juga artifact. Dan kesemua ni kita perlu ambil kira lah sebab dia menentukan image yang kita hasilkan nanti. Okay. For the contrast, okay, ini rajah ni saya suka nak share sebab apa? Siapa-siapa yang usia segenerasi saya, zaman-zaman dulu bila pukul 12.30 malam, siaran televisyen akan bertukar kepada paparan sebeginilah. Apa benda semua ni kan? Sebenarnya kat sini adalah dia punya kita panggil apa? Test pattern. Test pattern nak tengok kualiti paparan tu. Kat sini dia ada, sebenarnya kalau kita tengok dia ada kontras, perbezaan kecerahan, perbezaan kontras. Nampak ni beza. Jadi ada tengok pada line, garisan-garisan ni ada noise ke tak. Jadi adalah cumanya dalam perkhidmatan kita untuk radiologi, untuk radiografi, kita tengok pada image ni. Ni salah satu contoh test pattern lah, kita panggil SMPTE test pattern yang memaparkan banyak poin-poin yang kita boleh tengok lah. Okay. Contohnya, ini dia punya susunan kita panggil kontras yang berbeza lah. Daripada sini tengoklah kita 0%, 9% dan seterusnya sampai ke 100%. Poin yang kita nak lihat adalah dari segi kontras adalah dua benda ni. Di mana perbezaan antara 0% dengan 5% ni sepatutnya pada image kita boleh differentiate, kita boleh bezakan. Tapi daripada gambar ni saya tak pasti tuan-tuan boleh nampak lah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dia boleh nampak ada kotak kecil dalam ni. Dia ada kotak kecil dalam ni. Kotak kecil tu sebenarnya dia berbeza dengan kotak besar. Kecerahan dia berbeza. Dia boleh nampak lah kat sini perbezaan kedua tu. Bermaksud image tu bagus lah. Dan seterusnya adalah antara 100% dengan 95%. Dia ada satu kotak kecil yang gelap sikit kat sini. Kalau kita boleh nampak, maksudnya dari segi kontras tu baguslah image tu. Selain tu pada yang test pattern ni kita boleh tengok daripada sudut ni, nampak tak? Ada garis-garis ni kan. Dia menentukan sama ada image tu dia ada distortion ke. Kita tengok. Ini kira test pattern ni sebenarnya bermula dengan television lah. Sebab tu dia punya SMPTE tu dia punya frasa tu adalah daripada The Society of Motion Picture and Television Engineers. Tapi digunakan pakai sampai ke hari ini untuk kita punya perkhidmatan radiografi lah. Selain SMPTE test pattern yang SMPTE, kita ada juga test pattern TG18. Ada yang kira yang apa jenis lain lah. Tapi SMPTE ni yang well known lah, digunakan di seluruh dunia. Okay, for the contrast. Contrast means the ability to distinguish the shades between
area-area yang berbeza lah. Kita boleh, kalau kontras terbaik, kita boleh nampak dengan jelas antara kecerahan yang berbeza dekat satu tempat tu. Okay, contoh ni, high contrast dengan low contrast dia berbeza. High contrast, kalau pada rajah ni kan, high contrast dia punya range grey area tu dia sikit je. Macam contoh kali ni dia ada 3 je area. Tapi kita boleh nampak jelas perbezaan antara yang kiri ni dengan tengah. Tengah dan dengan kanan tu nampak jelas perbezaan dia. Tapi bilangan dia sikit, ada 3 je. Itu kita panggil high contrast lah. Kalau untuk yang low contrast, dia punya grayscale tu banyak. Tapi nak differentiate antara dua ni, kiri dan kanan ni, dia lebih sukar lah. Lebih sukar. Itu untuk low contrast lah. Dan juga kontras tu sendiri terbagi kepada 2. Subject contrast dan juga image contrast. Okay, untuk subject contrast ni, definition dia adalah the ratio of the radiation intensities in different parts of an image due to the quality of the subject being imaged. Maksud ini, subject contrast ni merujuk kepada objek tu. Kalau patient, manusia, manusia tu lah kontras pada manusia tu. Kontras pada objek tu. Itu dia punya maksud subject kontras lah. Dan dia punya kontras ni, dia akan berkadar langsung dengan attenuation of the tissue lah. Dia ada formula lah. Dia punya formula untuk kira berapa kontras di kawasan tu. Okay, ini fizik sikit lah. Okay, yang seterusnya, factors yang memberi kesan kepada kontras. Untuk improve the contrast, kita kena pastikan dia punya attenuation antara objek tu dia lebih besar lah, supaya nampak lebih jelas dia punya kontras. Kontras kawasan A dengan kontras kawasan B tu nampak lebih jelas. Kalau dia punya attenuation, perbezaan attenuation antara dua area tu besar, itu maksud dia lah. Dan juga kalau kita gunakan atomic number yang tinggi, objek tu mempunyai atomic number yang tinggi, dia akan lebih jelas lah kontras dia, lebih baiklah kontras. Ataupun structure tu, objek tu tebal, contohnya density objek tu tinggi. Dan juga yang biasa kita manageable, kita boleh manage adalah kita boleh kurangkan KV. Bila kita kurangkan KV, lebih banyak photon X-ray tu yang akan absorb by the object. So dia punya kontras akan lebih baiklah. Okay, untuk reduce kontras, kita akan increase scatter. Bila kan saya sebut tadi kan, dia ada 3 interaksi yang berlaku apabila X-ray sampai ke objek. Satu, dia akan transmitted, dia akan pass through kan. Yang kedua, dia akan absorb. Yang ketiga, dia akan scatter. Yang scatter ni dia akan mengganggu image yang akan sampai ke filem, ke image receptor tu. Dia akan menyebabkan kontras tu akan terjejas lah bila scatter tu banyak. Okey, seterusnya, ini dari segi gambar rajah ni lebih jelas lah. Ada 2 area A dengan B. Foton yang sampai ke area A, katakanlah 1000 foton yang sampai. 1000 foton X-ray yang sampai ke A, sama juga 1000 foton X-ray yang sampai ke B. Okey, untuk A ni dia absorb 50% daripadanya. Daripada 1000, 50% dia absorb. Yang objek B ni pula 90% absorb. So balance yang keluar daripada objek adalah, untuk yang area A ni 50% lah. Daripada 50% ni adalah 500 foton yang sampai ke image receptor. Kalau yang B ni 10% je yang sampai ke image receptor, ataupun 100 lah. So, untuk kita nampakkan kontras, perbezaan kontras antara kedua ni, dia ada formula lah. Dia panggil log. Kita akan log number yang atas ni, dia akan dapat 2.7 for the A area dan juga 2.0. Okay. Dia ada penjelasan kat sini lah. So, dia punya subjek kontras antara area A, objek A dengan objek B adalah 2.7 minus 2.0. Kita akan dapat 0.7. So, kita akan nampak perbezaan kontras antara objek A dengan B tu lah. Ini dari segi teknikal lah. Okay. For the image contrast pula, tadi kan kita subjek kontras. Memang betul-betul merujuk kepada objek tu yang kita X-ray ataupun patient yang kita X-ray. So, untuk image contrast ni pula,
bergantung kepada apa kita panggil sistem yang penghasil image tu. Contoh kat sini untuk film screen system conventional lah, conventional radiography ni dia fokus kepada optical density untuk menghasilkan image contrast tu. Ini memang secara teknik ni memang tak semua orang mungkin boleh nampak lah sebab kita tak ada lah. Kita tak guna lagi yang untuk film screen system kan. Tapi secara teorinya adalah kita measure dia punya OD, optical density pada filem. Okay. Filem tu pula dia ada beberapa jenis. Ada yang fast film, ada yang slow film, lepas tu ada yang gamma, high gamma film, low gamma film. Dia bergantung kepada teknologi daripada supplier lah. Teknologi brand dan juga model tu lah. Makin tinggi gamma filem tu, dia akan menghasilkan lebih jelas perbezaan optical density pada image tu. Ni lebih teknikal lah. Cumanya kat sini kita tak boleh nak praktis lagi lah benda ni. Tak boleh nak tengok lah benda ni. So kita tengok pada digital. Bagaimana untuk digital pula? Untuk image contrast pada digital ni, ini yang kita selalu guna dekat macam sikit lah kita guna. Kalau kita nak tengok image, kita boleh ubah dia punya winnowing. Yang kita sebut winnowing kan. Sebenarnya winnowing ni kita boleh ubah sama ada kita ubah dia punya C, center ataupun width, W. Yang kita ubah tu adalah dalam unit Hounsfield yang kita ubah tu. Macam mana kita nak tengok benda ni? Okey, kita tengok pada next slide. Okey. Pada satu area yang sama yang kita X-ray, ni untuk CT scan lah. Kita pada satu area yang sama, lung, bila kita nak tengok lung, kita akan ubah dia punya winnowing tu. Winnowing kita ubah kepada C minus 500 with 1500, kita akan nampak lah jelas dia punya lung. Dia punya lung area tu kita nampak jelas. Tapi kalau kita tengok soft tissue, kita akan ubah winnowing dia kepada yang berbeza sebab kita boleh nampak lebih jelas dia punya soft tissue. Dan juga kalau bone pun kita ubah dia punya winnowing untuk nampak jelas dia punya bone. Apa maksudnya? Maksudnya kat sini range kita panggil apa? Contrast range untuk digital system ni sangat luas, sangat besar. Kita boleh manipulate by kita pakai kita punya mouse saja. Mouse kita punya ni kan komputer, kita boleh ubah saja. So kita boleh tengok dengan satu area yang sama, kita boleh ubah dia punya kontras supaya kita boleh tengok lebih jelas apa yang kita nak tengok. Nak tengok bone ke, nak tengok soft tissue ke, kita boleh manipulate lah. Itu kelebihan kalau untuk digital system pada kontrasnya. Okay, spatial resolution. Beza dengan kontras tadi tu, kontras kita tengok hitam putih kan, kecerahan dia punya kontras hitam dengan putih. Tapi kalau untuk spatial resolution, kita nak tengok macam mana detail perbezaan image tu, hitam dan putih tu, dia punya detail tu. Kat sini kalau tengok pada high subject contrast ni, kita tengok pada gambar ni, gambar ni, dia kalau spatial resolution ni dia akan relate dengan spatial frequency lah. Kat sini apa maksud line pair? Okay, line pair maksudnya adalah line pair adalah jarak satu line pair maksudnya jarak antara ni kat sini kan, line dengan line seterusnya, line pertama dengan line kedua. Kita akan ukur, itu kita panggil jarak tu adalah jarak bagi satu line pair. Itulah satu line pair. Jarak daripada line pertama dengan line kedua. Kita akan dapat satu nilai tu adalah line pair tu lah. Line pair tu berapa milimeter. Ini dalam milimeter lah untuk general radiography dalam unit milimeter. Okay. Darjah kedua ni pula nak menggambarkan dalam 1 milimeter ada berapa line pair. Okay. Yang atas ni kita tengoklah hitam putih, hitam putih. So kita nampak satu line pair, dua line pair. Kan? Pair. Pair maksudnya dia ada hitam dan putih lah bersama-sama. Satu pasang line hitam putih, dua pasang. Kalau bawah ni pula satu pasang, dua pasang, tiga, empat, lima. Ada 5 pasang. So 5 line pair per milimeter. Apa maksud? Apa perbezaan antara 2 line pair dengan 5 line pair? 2 line pair per milimeter dengan 5 line pair per milimeter. Maksudnya adalah
lagi tinggi line pair dalam 1 mm, lagi detail lah image yang kita nampak. Lagi sharp. Kalau bahasa kita lagi sharp. Kita nampak gambar tu lagi sharp. Antara 2 dengan 5. Okey. Maksud 5 line pair per milimeter ni maksudnya adalah mata kita boleh nampak dia punya smallest detail tu sehingga 0.1 mm. Kemampuan image image yang terhasil tu kita boleh nampak sehingga 0.1 mm dia punya ni lah detail. Ini yang kita tetapkan kepada performance standard dalam QC untuk general radiography. Minimum semua mission general radiography ni kena pastikan dia punya resolution boleh capai minimum 5 line pair per milimeter. Kalau kurang maksudnya mission tu ada problem lah. Mungkin tiup dia dah ada masalah ke. Kita kena buat pembaikan lah. Tapi inilah dia punya standard yang kita perlu dicapai lah untuk setiap mission general radiography. Okey, tujuannya adalah apabila kita dapat spatial resolution yang tinggi ni, kita boleh nampak struktur tu lebih jelas dan membantu doktor untuk ni lah buat penilaian kepada image tu. Okey, untuk seterusnya nak menggambarkan macam mana bagusnya sistem tu, mesin tu adalah bergantung kepada spatial frequency yang dalam takrifan modulation transfer function MTF lah. Okay, MTF ni saya nak gambarkan MTF lah. MTF ni sama ada 0 atau 1 ataupun dalam julat 0 hingga 1 lah. Kalau 1 tu maksudnya apa yang range tu yang pada image yang kita tengok pada image tu sama dengan yang daripada sistem. Tapi kalau 0 maksudnya tak ada information dalam image tu. Okey, gambaran lebih jelas adalah macam mana cerita pada inilah. Okey, ini dalam technical spec CT scan. Ada satu part technical spec ni dia mention for spatial resolution minimum of at least 12 line pair per centimeter at 50% MTF. Maksudnya apa? Untuk pastikan, katakanlah kita ada 5 brand dan model CT scan. Semua model ni kena tunjukkan pada 50% MTF ataupun 0.5 MTF berapa kemampuan mesin tu untuk menunjukkan dia punya spatial resolution tu. Berapa line pair per centimeter. CT scan dia dalam centimeter lah. Berapa line pair per centimeter yang dia mampu tunjuk dengan 0.5 MTF. Kalau dia punya mesin tu mampu tunjuk lebih daripada 12 line pair per centimeter, maksudnya mesin tu bagus lah. Mesin tu boleh menghasilkan image yang lebih sharp, resolution yang tinggi. Salah satu kriteria dalam technical spec CT scan yang kita tetapkan. So kita dapat pastikanlah brand dengan model yang dalam market tu macam mana performance dia. Salah satu kegunaan MTF lah. Okey, ni dari segi gambar rajah pula. Katakan sistem tu, mesin CT scan tu, dia punya capability tu dia biasa-biasa je. Dia tak high end lah contohlah. Tapi image yang objek yang kita nak dapatkan image daripada objek tu, dia lebih detail. Dia lebih sharp. So image yang dihasilkan dia tak akan dapat adequate lah. Image yang dihasilkan dia tak adequate. Seperti mana yang objek tu. Sebab mesin tu tak mampu. Mesin tu low end. Contohlah low end. Dia tak mampu. That's why kita kena, salah satu kriteria yang saya sebut tadi lah dalam technical spec, kita kena mention vendor pembekal bagi brand dan model tu kena tunjuklah bukti setakat mana kemampuan mesin je lah. Okay. Next, noise. Okay. Noise ni dia punya, kalau kita dari segi bahasa pun, noise tu gangguan kebisingan pada image. Kita boleh nampak kat image tu, kita boleh nampak noise tu. Tapi sebenarnya dari segi teorinya, noise tu adalah
dia proportional kepada square root of the total number of photon. Macam yang saya sebut tadi kan, kalau 1000 photon yang sampai ke objek, sebenarnya daripada 1000 tu, sebahagian tu adalah noise. Mesti nak kira noise tu. Daripada noise tu dikira melalui square root of the photon yang sampai ke detector, ke image receptor. Katakanlah 1000 photon yang keluar daripada patient sampai ke image receptor. Katakanlah 1000 photon yang sampai ke image receptor. So daripada 1000 tu 3.16% adalah noise. Itu dia punya cara kira lah. Kalau 500 photon yang sampai ke detector, ke image receptor tu, so dia punya noise 4.47. Dia makin meningkat kan. So kalau photon yang sampai 100, dia punya noise hingga 10%. Lagi tinggi. Okay, saya tunjuk dalam bentuk graf lah. Percentage of noise kepada signal. Signal tu yang photon yang sampai ke image receptor. Kita tengok dia punya curve ni. Makin tinggi dia punya photon yang sampai, makin rendah dia punya noise. Maksudnya apa? Kita kena pastikan signal ataupun photon yang sampai ke image receptor tu setinggi yang boleh lah, supaya kita dapat kurangkan noise. Itu dia punya maksud lah. So, reducing the proportion of noise in an image will improve the quality of the image. Cara kita nak mencapainya, macam tadi dah saya sebut, kita akan pastikan number photon yang sampai ke image receptor tu tinggilah. Kaedah yang kita boleh guna pakai adalah, yang pertama, increasing the MA. Ingat MA tu, bila kita naikkan MA, automatic dia punya number of photon tu akan makin meningkat lah. So makin banyak lah akan sampai ke image receptor. Tapi kena ingat, bila kita increase the MA, of course dia punya dose pun lagi banyak interaksi yang akan berlaku dengan di tisu, antara X-ray dengan tisu. So akan lagi tinggilah dia punya dose. Okay, yang kedua, kita boleh gunakan image receptor yang mempunyai attenuation coefficient yang tinggi. Ini confirm kalau dalam market makin tinggi dia punya attenuation coefficient, makin tinggilah harganya. Yang ketiga, nak image receptor yang tebal, yang lebih tebal. Makin tebal maksudnya lebih banyak photon yang sampai dan diabsorb oleh image receptor. Yang terakhir, menggunakan larger detector element. Maksud larger detector element ni, daripada mata kasar kita tak nampak detektor ni, image receptor yang jenis digital, dia punya elemen tu dia tak bersambung tau. Dia banyak elemen dalam detektor tu, dalam image receptor tu. Dia ada banyak saiz. Dia kalau setiap brand dia berbeza dia punya teknologi. So dia punya saiz tu berbeza. Lagi besar saiz detektor elemen dalam tu, lagi banyaklah photon yang boleh diserap, diabsorb. So lagi tinggilah dia punya kita panggil apa? Makin kuranglah noise yang terhasil disebabkan oleh lagi banyak photon yang sampai ke detektor. Okey. Ini contohlah rajah yang kita boleh nampak dengan jelas lah. Apabila berlaku perubahan pada MA ataupun MAS, image tu akan nampak berbeza. Okay. Yang kanan ni, bila MAS tu rendah, kita boleh nampak image tu grainy kan. Grainy. Tapi bila kita naikkan MAS tu tinggi, image tu akan nampak sharp. Itu yang sama yang point pertama dia lah. Kita increase DMA. Tapi of course, bila kita increase DMA, the dose akan naik. Okay, next. Unsharpness. Unsharpness ni kita pecah kepada 4 kategori. Geometric, image receptor, movement dan juga edge unsharpness. Kita tengok satu-satu ya. For geometric unsharpness ni, kita dia punya unsharpness tu terhasil daripada bentuk geometri objek tu. Objek yang kita x-ray. Patient ke kan ataupun objek. Kita tengok pada rajah ni lah. Okay. Bila objek ni, katakanlah objek ni petak lah. Ni objek petak, bukan patient. Objek petak. Tapi focal spot bagi mesin tu, daripada tengok x-ray tu, dia
dalam market focus spot biasanya 0.6 mm size dia lah. Size dia 0.6 mm ataupun 1.2 mm. Kita panggil small focus dan juga large focus. Okey. Dan disebabkan focus size ni dia tak kecil, dia besar. So dia akan menghasilkan penumbra pada image receptor. Ini yang kita panggil unsharpness daripada geometri. Geometri machine dan juga objek lah. Dia akan nampak penumbra lah pada image. Ini yang kita tak nak ni. Unsharpness dihasilkan daripada geometri. So cara kita nak kurangkan dia punya unsharpness ni adalah kita gerakkan objek ni lebih dekat dengan fokus dekati dengan image receptor. Moving an object closer to focus spot will increase the penumbra and therefore the unsharpness. Maksudnya kalau kita rapatkan objek dengan focus spot, penumbra lagi besar, dia punya unsharpness pun lagi tinggi. So kita pastikan objek ni lebih rapat dengan image receptor supaya penumbra akan akan berkurang lah. Dia ada formula lah, geometri unsharpness dia ada formula UG sama dengan F for focus spot size darab dengan B adalah distance daripada objek kepada image receptor dan juga bahagi A lah, A distance daripada focus spot kepada objek. Dia ada calculation dia untuk kira geometric unsharpness. Ni lebih jelas rajah ni. Tengok antara ketiga-tiga mission ni ada yang large focus spot, small focus spot ataupun point source. Kita boleh nampak dia punya penumbra yang terhasil berbeza. Kalau large focus spot pada kedudukan objek yang sama ketiga-tiganya, penumbra yang terhasil daripada large focus spot tu memang besar lah. Bila small focus spot, penumbra tu akan mengecil. Dan juga kalau point source, satu titik je source tu, memang tak nampak langsung penumbra. Tapi dalam market kita tak adalah sampai point source. Kalau untuk tube X-ray, dia setiap ada focus spot tu ada size dia kan. So akan ada juga penumbra, dia punya unsharpness, geometry unsharpness. Okey. Seterusnya image receptor unsharpness. Ini unsharpness sebabkan oleh image receptor tu. Kat sini kita beri contoh untuk digital radiografi lah. Sebab kedudukan detected element tu dia bukan satu panel yang satu panel besar, dia tak ada. Dia detected element tu banyak. Dia diletakkan berhampiran dan dia ada gap. Dia ada gap kat sini lah. So apabila ada satu objek tu berada, katakanlah objek tu dengan kontras yang berbeza dengan kita panggil apa? Kontras tu berbeza, dia sampai bila dia berada di kawasan detected element yang sama, dia akan menyebabkan untuk calculation, sebab dia digital kan. Digital dia akan calculate kat situ, ada calculation kat situ, dia akan menyebabkan dia punya area tu akan jadi blur sebabkan dia akan ambil pixel display tu, dia akan ambil average bagi dua value tu. Value yang tadilah light and dark, yang kontras yang berbeza tu. Ini nak cerita detail pun susah nak gambarkan ni lah. Cumanya memang akan berlaku unsharpness sebabkan oleh image receptor lah. Image receptor tu. Okey, yang ketiga, kita tengok rajah ni . Apa maksud rajah ni? Nampak blur kan? Kita nampak rajah orang yang berjalan dengan kenderaan yang bergerak ni dia blur. Dia blur. Dia tak sharp. Sebabnya bila kita snap gambar ni, kalau pakai kamera lah, kita tangkap gambar pakai kamera kita tak cukup laju untuk tangkap momen tu. So pergerakan manusia dan juga kenderaan tu akan jadi blur lah pada image yang terhasil pada kamera. Sama juga dengan X-ray. Okay, apabila ada movement kan, ada movement pada, katakanlah movement pada patient tu bergerak waktu kita nak X-ray, so memang akan nampak dia punya blur kat situ lah, unsharpness pada image. Kalau sama juga kalau tube yang ada vibration pada tube waktu nak X-ray, setiap akan hasilkan movement unsharpness. Dan juga image receptor lah kalau ada movement pada ketika kita nak X-ray tu lah. Okay. Macam mana kita nak handle isu ni adalah
sama ada guna immobilization. Ni contoh gambar lah, baby ni kan. Kita bagi dia pakai immobilizer supaya dia tak bergerak. So image yang akan dihasilkan memang akan sharp lah, sebab objek ni, patient ni tak bergerak. Ataupun kita gunakan exposure time yang pendek lah, supaya patient tu tak sempat bergerak. X-ray tu telah dicapai tadi X-ray. Okay. Edge unsharpness terhasil apabila objek tu dia berbentuk tak sekata. Contoh kat sini macam objek tu dia bentuk tirus kat ujung dia. X-ray yang sampai ke objek tu adalah sama, tapi disebabkan oleh objek ni berbentuk sebegini, ditirus. So bila sampai ke image receptor, image yang dihasilkan adalah sebegini. Kat sini dia cerah, lepas tu ada keadaan sini kita panggil dia grey, unsharpness tu berlaku kat sini lah, sebabkan oleh bentuk objek tu yang tirus tadi. Kat sini kita panggil unsharpness tu berlaku kat sini. Okay. Seterusnya magnification. Sama juga tadi macam yang kita tengok pada yang bila berlaku penumbra tu kan, untuk focus spot yang berbeza saiz. Okay. Ini kita tengok pada kedudukan objek pada ketika kita nak buat X-ray lah. Dia berada dekat dengan image receptor ataupun dia dekat dengan focus spot. Kedudukan objek tu menentukan magnification, value magnification dia. Jadi kita punya calculation lah, sama ada kita berkira daripada size image size bahagi objek size, kita akan dapat berapa magnification, ataupun distance antara focus spot dengan image receptor bahagi dengan distance antara objek dengan focus spot, kita akan dapat magnification. Sebabkan oleh X-ray tu bergerak lurus kan, so memang akan berlakunya keadaan magnification lah. Dia akan image tu akan lebih besar daripada size objek tersebut. Okey. Kita tengok pada dua keadaan lah. Size focus spot yang sama, size objek yang sama, tetapi kedudukan yang berbeza antara yang kiri dan kanan. Yang kiri ni objek lebih dekat, objek ni, yang belah kanan ni, objek ni telah mendekati image receptor. So dari segi calculation, dia punya magnification bagi yang belah kanan ni akan kurang berbanding dengan belah kiri. Yang belah kiri magnification lebih tinggi lah. Okay. Sama ada kalau kita nak kurangkan magnification, kita gunakan longer FFD. Maksudnya lebih jauh lah focus spot dengan image receptor. Kita sejauh mungkin lah. Dan juga kurangkan distance antara objek dengan image receptor. Maksudnya kita rapatkan dia. Rapatkan objek atau patient dengan image receptor. Dan juga yang terakhir adalah tissue compression. Kalau kita compress the tissue, contohnya macam untuk mammogram, kita compress the tissue, the breast, so dia akan kurangkan magnification. Kita akan dapat hampir true size image lah. Dan juga kita dapat kurangkan dos kepada patient. Okay, next, distortion. Kita tengok gambar ni. Kalau tangkap gambar pemandangan, nampak gambar macam ni, nampak macam tak cantik kan? Kita panggil eagle eye image lah. Kalau dari segi fotografi lah, eagle eye image. Sebenarnya kita nak image macam ni lah, dia tak ada distortion. Sama juga dengan radiografi. Dia bergantung kepada angle, depending on the angle at which the X-ray beam passes through an object, it can distort the shape and create a distortion artifact. Kalau dia tak distort, dia macam ni lah, straight line. Tapi kalau ada distortion, sama ada pincushion distortion ataupun barrier distortion lah. Pada image tu kita akan nampak dia bukan garis lurus, dia dah membengkok, melengkung. Boleh berlaku. Disebabkan, salah satunya adalah sebabkan oleh shadow of the tilted object. Objek tu dia tilted. Dia bukan selari dengan image receptor. Dia tilted. Bila tilted, contohnya kan, objek tu bulat. Objek tu bulat, tapi dia
dia tak selari dengan kedudukan image receptor. Dia sengit. Dia tilted sikit. Bila tilted, image yang terhasil pada image receptor tu, dia tak jadi bulat. Dia akan jadi bujur. Itu maksud dia kat sini. Distortion tu disebabkan oleh kedudukan objek yang bulat tu, tapi dia tilted. Dia akan hasilkan image bukan bulat, tapi bujur. Itu maksud dia lah. Kalau kita nak kurangkan distortion, memang kita kena gunakan FFD yang lebih tinggi lah. FFD focus to film distance ataupun image receptor distance. Okay. Itu sajalah. Okay. Kita punya topik saya tak masukkan dalam ni. Kalau untuk yang unsharpness, bagi artifact saya tak masuk dalam ni lah. Sebab kita akan cover dalam topik ke-5 lah. Topik round ke-5 nanti. Buat masa ini saja untuk topik ke-3. Kalau ada apa persoalan boleh hantar WhatsApp. Nanti saya akan jawab dalam sesi seterusnya lah. Dan minta kepada semua MOs untuk pastikan anda maklumkan kepada penyelia, sama ada Dr. Kartika ataupun Dr. Sarah, tentang kehadiran lah. Maksudnya you all dah tengok video ni, maklumkan you all dah tengok lah sebagai bukti kehadiran. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita jumpa lagi untuk sesi kelas ataupun sesi round yang seterusnya. Terima kasih.